minit ni supaya sama-sama kawan awak semua boleh boleh menonton nanti. Okay, yang vaksin tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ada ni, yang masuk kelas. Alhamdulillah, saya harap semua sihat. Semua dah sarapan? Respon sikit. Dah cikgu. Dah. Syaidatul Aiza, dah sarapan belum? Tak dengar saya tu. Siapa ni? Maizura, dah sarapan belum? Dah cikgu. Dah, Alhamdulillah. Okey, ramai dah yang masuk ni. Okey, kelas. Okay, so masing-masing saya harap semua dah print out kertas soalan yang saya bagi. Sebenarnya saya dah bagi daripada 2 minggu lepas lagi. Minggu lepas pun kita ada bincangkan mengenai kertas soalan ni. Ini adalah kertas soalan yang berformatkan exam untuk penilaian akhir. Okay, so semua tahu dia ada 3 bahagian. Okay, dia lain daripada yang semester sebelum ni. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A adalah soalan objektif. Ada 20 soalan objektif. Soalan objektif ni kebanyakannya soalan adalah soalan yang mudah-mudah. Walau bagaimanapun janganlah tembak kan. Okey, soalan bahagian B adalah ada 5 soalan bukan struktur. 5 soalan subjektif. 5 soalan subjektif. Okey. And then bahagian C ada 2 soalan item berstruktur, maksudnya dia panjang. Ada 2 je soalan tetapi awak perlu jawab 1 sahaja, tak perlu jawab 2-2. 2 soalan tu adalah tajuk yang berbeza. Dia ikutlah mungkin tajuk soalan yang pertama untuk bahagian C tu mungkin tajuk trigonometri, yang kedua tu adalah transformasi. Awak boleh pilih mana-mana tajuk yang awak mahir, yang awak yakin untuk buat. Okey, yang paling boleh dapat markah. Okey, jangan buat dua-dua. Buat salah satu sahaja untuk bahagian C. Okey? So basically kita ada 3 tajuk. Tajuk 1 ubahan, tajuk 2 transformasi, tajuk 3 adalah trigonometri. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai tajuk ubahan, iaitu kita jawab di bahagian A tajuk ubahan. Okey, siapa yang join minggu lepas tu tahulah. Okey, so untuk homework yang saya bagi kat awak adalah awak kena buat soalan bahagian B tajuk ubahan. Okey, iaitu soalan 21 dengan 22. So hari ni saya akan bincangkanlah ni lepas bincang soalan ubahan ni, selepas tu kita akan beralih kepada soalan transformasi tajuk yang kedua, iaitu yang lukis-lukis tu semua, yang image object tu. Okay, so kita jawab yang ni dulu. Soalan 21, so get ready with your calculator, buku nota ataupun kertas soalan, okay? Okay, soalan 21. Ni bahagian B A diberi Y berubah secara songsang dengan X dan Y sama dengan 1/3 apabila X sama dengan 9. Okay, apa dekat sini adalah awak kena tukarkan ayat matematik ni kepada ayat biasa ni kepada ayat matematik ni. Y berubah secara songsang dengan X. Macam mana nak jawab ni? Okay, so kita tengok sorry kalau tulisan cikgu macam buruk sikit tau, sebab ni first time cikgu guna tablet. Selalu yang tu cikgu guna iPad, dia mudah untuk kawal. Yang ni dia macam pelik-pelik sikit. Okay, so Y berubah secara songsang dengan X. So nak buat persamaan mesti Y sama dengan. Kata pun persamaan mesti sama dengan. And then kalau persamaan mesti ada pemalar. Pemalar mesti adalah K. And then songsang. Dia kan songsang ni secara songsang dengan X. So X tu kalau songsang letakkan di bawah, dia adalah pecahan 1/X. So K per
X. Macam tu. Okay. So saya harap benda macam ni awak dah mahir sangat-sangat lah. Okay, very basic. And then ungkapkan Y dalam sebutan X. So kalau macam ni, jawapan dia mesti Y sama dengan something X. Tu namanya ungkapkan Y dalam sebutan X. Mesti Y jadi subjek, Y sama dengan bukan X. Okay. Okay, so dekat sini kita nak cari nilai K. Kena cari nilai K. Kita tak boleh letak jawapan macam ni saja. Macam mana nak cari nilai K adalah kita masukkan nilai ni. Y sama dengan 1/3, X sama dengan 9. Okay, so kita masukkan nilai dia. Y adalah 1/3 sama dengan K. X adalah 9. Kita gantikan saja. Y tu jadi 1/3, X tu jadi 9. So nak cari K, 9 ni kena pindah ke sebelah. 9 pindah sebelah tu bahagi kan, dia kat bawah. So naik atas jadi darab lah. So 1/3 darab dengan 9 sama dengan K. So K 1/3 darab dengan 9 dapat berapa kelas? Anyone? Boleh respon? 1/3 darab 9 berapa? Boleh comak Dapat 3. Yes, dapat 3. Very good. Okay, ingat yang ni kita cari K, bukan lagi jawapan akhir je. Suruh ungkapkan Y dan sebutan X. So Y sama dengan K adalah 3/X. Okay, kita gantikan daripada sini saja. Okay, kita gantikan daripada sini kan. K tu kita jadikan 3. Okay. Barulah jawapannya adalah, itu adalah jawapan yang akhir lah, jawapan akhir. Okay, kita tengok ni A1 A1. Kita tengok A2 pula. A2. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 9. Okay, ni senang je. Kita ambil persamaan yang kita dapat ni. Kita dapat K dia kan. Y sama dengan 3/X. Okay, and then cari nilai X apabila Y sama dengan 9. Kita gantikan Y ni jadi 9. Macam tu je. Okay, 3/X. So nak cari X, ingat pemboleh ubah yang kita nak cari adalah X. Apabila sesuatu yang kita nak cari pemboleh ubah tu mesti berada di atas. Dia tak boleh jadi pecahan. X ni kena pindah naik atas. Okay, so ibarat macam mana? X dengan 9 tu dia berubah tempat sahaja. Okay. X naik atas. Nanti yang 9 ni dia turun bawah. Macam tu. Okay, dia ubah tempat sahaja. Okay, sebab X tu kita nak cari dia mesti kena ke atas. Dia tak boleh pecahan. X adalah 3 bahagi dengan 9. So, X dapat berapa? Kecilkan? 3. 3 bagi 9. 3 bagi 9. 3 ke? Tu 9 bagi 3. 1/3. Yes, very good. Okay, Abdullah. Okay, 1/3. Okay, so itu adalah jawapan akhir. Okay, so next. Boleh dapat ya? Soalan ni direct ni. Soalan macam ni awak kena score. Okay, mudah ni. Okay, soalan yang B. Soalan macam ni pun dia direct. Sebab apa dia bagi jadual dekat situ. Okay, jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah P, Q dan R. Yang memuaskan R adalah berubah P per Q. Okay, daripada sini kita boleh buat dia punya persamaan. Iaitu kita letak K saja. Kita tambah K. R sama dengan, okay, persamaannya letak sama dengan lah K P per Q. K sentiasa berada di atas. Dia takkan berada di bawah. Dia punya orang panggil pemalanya. Okay, so dia nak suruh hitung nilai W. Okay, sebelum hitung nilai W, kita mesti cari nilai K dahulu, nilai pemala. So kita guna tabel yang pertama ni. Okay, 10, 6, 8. P 10, Q 6, R 8. Okay, ni sebelum cari W, kita cari K dulu. So kita tulislah persamaannya. R sama dengan K P per Q. Soalan ni direct je.
Okay, so kita tengoklah bila time nak masukkan nilai kena hati-hati. Okay, R adalah 8. So, R adalah 8. Gantikan sahaja. So, K kita nak cari. Okay, P adalah 10. So, dalam kurungan lah. Macam ni. And then Q adalah 6. Buat macam ni. Okay? Okay, so awak selesaikanlah. 6 ni pindah ke sebelah. Dia bahagi kan. Dia dekat bawah tu. Dia pergi naik atas lah. Jadi darab 8 kali 6 berapa? 48. Yes, very good. 48 and then K darab dengan 10 adalah 10 K. Macam tu. Okay? And then nak cari K kena buat apa ni? Ini algebra ni kena mahir. Nak cari K kena buat apa? Kena alihkan nombor apa? Aiman Akilah. Nak cari K macam mana ni? K tak ada. Tak ada respon. Siapa ni? Maizura. Kau nak cari K macam mana ni? Semua tak ada orang ke ni? Bawa ke sebelah lah. 48 per 10 bagi 10. Yes. 48 per 10. 10 tu pindah pergi sebelah, dia jadi bahagi, dia jadi kat bawah kan. 48 per 10. Okay, siapa yang nak tanya-tanya je. Okay, that's why kita buat Google Meet. Kalau tak baik awak tengok video kan. Nak tanya-tanya sahaja. Okay, 48 bahagi 10 awak boleh tulis dalam pecahan pun boleh, nak tulis dalam perpuluhan pun boleh. Kalau perpuluhan jawapan dia adalah 4.8. Okay, kalau pecahan berapa? 48 per 10. Okay, make sure awak mahir dengan awak punya ni. Okay, iaitu 24 per 5. Ada boleh letak dua jawapan dekat situ Okay, so yang ni K 4.8. Kita belum menjawab lagi soalan ni. Soalan suruh cari W. Kita cari K, kita cari W pula. Okay, barulah kita boleh cari W. Kita guna yang ni. 5, 4W. So, kita tulis persamaannya. Kita ambil daripada sini. Tetapi kita dah tahu nilai K. Kita letaklah nilai K tu 4.8. R sama dengan 4.8 P per dengan Q. Okay, so kita masukkanlah. R adalah W. 4.8. And then dalam kurungan P adalah 5. Bila awak masukkan nilai ni jangan confuse tau. Okay, tengok banyak kali. Q adalah 4. And then selepas awak guna je lah kalkulator awak. 4.8 darab 5 dapat berapa? Dapat 24. And then bahagi 4. Dapat berapa jawapan akhir? 4. 6. 4 darab. 4 bagi 4 adalah 6. Okay. Okay, ada tak yang dah cuba buat soalan ni? Cuba angkat tangan. Angkat tangan yang dekat dalam Google Meet ni. Siapa yang dah cuba buat? Siapa? Kejap. Cikgu tengok. Kena je nak tengok yang korang angkat tangan ni. Oh ni. Syazwani, Safia, Aiman Akilah, Maizura. Yang lain? Okay, very good part. Pelajar ni daripada 2 BPP ni Betul tak? Yang lain? Kena sebenarnya awak kena cuba dulu sebelum cikgu bincangkan supaya awak tahu awak buat ni betul ke tidak. Okay, kadang-kadang tu method saya lain sikit, awak punya lain sikit. Tetapi dia punya jawapan akan sama je. Okay, kalau dia adalah method yang betul dia akan sama. Okay, next. Soalan nombor 22. Okay, soalan nombor 22. Soalan macam ni dia agak sukar sikit. Dia tak sama macam soalan 21. Tapi konsepnya sama iaitu ubahan.
So 22 ni dia lebih kepada soalan penyelesaian masalah dibagi satu situasi. Soalan 21 tu dia direct sahaja. Okey, soalan 21 ni dia cerita dah masa T yang diperlukan untuk mengecat dinding berubah secara langsung dengan luas permukaan A dinding itu dan secara songsang dengan bilangan tukang cat P. Okey, dekat sini je awak boleh tulis persamaan. Okey, kita tengok pun boleh ubah. Kita bulat kan? Biasakan bulat. Okey, kita ada pun boleh ubah T. T iaitu masa untuk cat dinding. Dan A adalah luas permukaan dinding. Dan P adalah bilangan tukang cat. Ada 3 ni. Ada 3, orang panggil apa? 3 pemboleh ubah. So kita nak tengoklah. Masa T yang diperlukan berubah secara langsung. Kalau secara langsung dia mesti berada di atas. T. Okay, so macam ni saya tulis. T sama dengan T subjek lah. T berubah secara langsung dengan luas permukaan A. Okay, so K mesti tulis. K ni wajib tau. Yang ni adalah pemalar. So A. Sebab kan dia secara langsung dia dekat atas. And then dan secara songsang. Secara songsang dengan tukang cat P. Secara songsang maksudnya dekat bawah lah. Per dengan P. Macam tu. Okay. T sama dengan KA per P. Bila dapat ni, kalau ni saja betul, insyaAllah the next soalan apa pun, kamu akan dapat jawapan yang betul. Okay, kalau ni dah salah, persamaan ni salah, habis drag sampai bawah salah. Okay, tu yang bahayanya soalan yang berkesinambungan macam ni. Okay. Okay, diberi 10 orang tukang cat diperlukan untuk mengecat dinding seluas 420 meter cube dalam masa 6 jam. Okay, dari sini okay, lepas tu soalan A disuruh ungkapkan T dalam sebutan A dan P. Okay, soalan A ni bermaksud disuruh awak buat apa? Jawapan awak mesti T sama dengan something, lepas tu mesti ada A dengan P lah. Okay. Okay, so kita nak tahu nilai K. Nilai K adalah awak kena masukkan ni. 10 orang tukang cat. 10 orang tukang cat. So ni adalah nilai P. Sebab P adalah 10 orang tu. P adalah untuk bilangan tukang cat. And then luas 420. 420 ini adalah A. Sebab A itu adalah untuk luas dan 6 jam ini adalah T iaitu masa. So daripada situ kita masukkan saja T adalah 6 sama dengan ni untuk jawab soalan A. T adalah 6. K kita tak tahu, nak cari A adalah 420. P adalah 10. Selesai kan lah. 10 ni pindah pergi sebelah, dia jadi darab. 6 darab 10 adalah 60. Direct dia tulis. And then ni K darab 420 jadi 420K. Nak cari K adalah 60 bahagi 420. So K dapat berapa? 1/7. 1/7. Okay, dia dapat dalam bentuk pecahan. Kenapa tak tulis dalam bentuk perpuluhan? Sebab kalau awak perasan perpuluhannya terlalu panjang. Okay, so kita ambil orang panggil pecahan. Okay. Okay, so jawapan dia untuk A adalah ungkapkan T dalam sebutan A dengan P adalah macam ni. Ni belum jawapan akhir tau. So jawapannya adalah T sama dengan, ambil daripada atas ni je. Awak just tukarkan K tu jadi 1/7. K tu jadi 1/7. A dekat atas, P dekat bawah. Ni baru jawapan akhir untuk A. Okay. Ada nak tanya soalan tak?
Tak ada. Okey, kita pergi B. Okey, B, sebuah dinding seluas 616 meter cube perlu dicat dalam masa 4 jam. Okey, 616 ni T, A ataupun P. Awak kena tentukan. Kena fikir. Ni adalah luas. Luas yang mana? T, A ataupun P. Yang mana pun boleh ubah dia. Huruf T ke huruf A untuk luas? T. A. A. Yes, tengok ni. Ha. Luas permukaan adalah A. Ni adalah A. Okay? Tengok balik soalan tu. Jangan confuse. And then perlu dicat dalam masa 4 jam. 4 jam ni adalah masa. Masa huruf T, A ataupun P? T. 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 Okay, T. Biasanya kan kalau kita dalam matematik ataupun subjek sains, kita akan guna dalam formula. Ni formula kan ataupun persamaan. Masa tu kita guna T. Kenapa kita guna T bukan guna M? Sebab timer, time. Time. Sebab kita biasa guna dalam bahasa Inggeris. Okay? Pandai pun. Okay. Yang pertama, B1. Cari bilangan tukang cat yang diperlukan untuk mengecat dinding itu. Okay, firstly kita gunakan persamaan yang sama. Daripada persamaan ni yang kita dapat daripada soalan A. Okay, T sama dengan 1A. 1 tu tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, kalau saya tak suka tulis 1 tu. T sama dengan A per 7P. Okay, so kita masukkanlah A adalah 616. Oh sorry, T kita masukkan T dia. T adalah 4. A adalah 616 per 7P. Kan dia kata cari bilangan tukang cat. Tukang cat tu adalah P. Kita kena cari P lah. Lepas tu. Cikgu. Yep. Yang 616 M kuasa 2 tu. M kuasa 2 tu macam mana pula? Oh, nak. Yang tu unit. Oh, unit tak apa kan? Tak letak tak apa. Okay, macam 4 ni lah. Masa ni 4 jam. Jam tu kan unit. Tak letak pun tak apa. Okay, tak perlu letak pun. Nanti buat awak confuse saja. Okay? Ambil dia punya nombor je. Okay. Okay, alright. Okay, so macam ni. Dengan ni awak tukar tempat sahaja. 7P. Sebab kita nak cari P kan. P adalah pecahan. Pecahan yang di bawah. So P ni tak boleh berada di bawah. Dia kena naik atas. 4 turun bawah. Okay. So dia akan jadi. Mana satu saya guna ni. Okay. So tukar tempat je lah. 7P. 616 bahagi 4. So 616 bagi 4 buat apa? Hmm. 616 bagi 4. 154. Very good. Okay, 154. And then kita nak cari P bukan 7P. 7 ni kena pindah sebelah jadi operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Bahagi, pandai. Okay. Benda ni macam ni semua kena automatik je awak fikir dalam kepala awak. Dah kena laju. 154 bahagi 7. So P adalah berapa? 22. Okay, 22. So maksudnya kita memerlukan 22 orang tukang cat. Okay, ni B1 ni. Soalan B1. Okay, next soalan B2. Okay, soalan B2 apa dia cakap ni? Okay, jika bilangan tukang cat dikurangkan seramai 11 orang, cari masa yang diambil untuk mengecat dinding itu. Okay, kalau perkataan dikurangkan. Kalau kena kurangkan, kena tambah ke, kena tolak ke, kena darab ke, kena bahagi? Bahagi. Bahagi? Tolak. Kurang. Dikurangkan. Contohnya kalau kelas awak ada 30 orang. Saya nak kurangkanlah pelajar kelas awak. Tinggal 15 orang. So saya kena tolak 15 orang. Macam itulah, okay? Dikurangkan.
iaitu kena tolak. So, dia kata dikurangkan 11 orang. So, yang asal yang kita kira tadi 22 orang kan. So, kita tolakkan je lah. P sama dengan 22 tolak 11. 22 tolak 11 adalah 11. Okay. So, maksudnya kita perlukan 11 orang tukang cat lah. Sebab kita dah kurangkan 11 orang kan. Cari masa. Dia suruh cari masa yang diambil untuk mengecat dinding itu. Okay, so kita guna persamaan yang sama. Okay, persamaan ni lah. Ini, okay. Sebab soalan yang sama, kita guna persamaan yang sama. T sama dengan A per 7P. Okay, masa berapa T ni? T ni masa berapa? Okay, soalan suruh cari masa kan? 420. Ni, soalan suruh cari masa. 6 jam. Dia suruh cari masa. So, T ni kita tak tahu. Kita tak tahu berapa nilai T. Sebab soalan suruh cari masa. Suruh cari nilai masa. Okay, so A adalah dinding. Dia guna dinding yang sama. Iaitu 616. Ni masih guna dinding yang sama. Okay. And then 7. P. P ni yang ni. Kita dah kurangkan 11 orang. Yang kita perlukan hanyalah 11 orang tukang cat sahaja. Macam tu. Okay. So, kita dapat latih berapa jam yang dia orang perlukan. Guna kalkulator awak. 8 jam. 616 bahagi dengan 7 kali dengan 11. 7 kali 11, 77. 616 bahagi 77 adalah 8. Okay. So, dia orang memerlukan 8 jam untuk mengecat dinding. Okay. Soalan macam ni apa-apa hal persamaannya mesti betul. Lepas tu awak nak masukkan nilai tu mesti betul. Bila dia bagi tahu satu nilai tu, awak kena tahu yang ni pun boleh ubah yang mana satu. Yang ni jam ke, yang ni luas ke, ataupun bilangan tukang cat. Okay? Soalan macam ni tricky sikit lah. Tapi kalau macam soalan 21 tu awak kena target. Sebab dia sangat, orang panggil dia sangat direct lah. Okay? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, salin jawapan. Okay, next. Kita akan masuk ke tajuk 2. Okay. Kalau awak perasan dalam kertas yang cikgu bagi tu, bahagian B, untuk ubahan jadi 2 soalan. Itulah soalan 21 dengan 22. Okay, so the next soalan ni, soalan 23 ni adalah soalan mengenai tajuk transformasi. Okay. Awak punya kepala kan, awak punya otak tu, awak kena buat macam, berfungsi macam komputer. Okay, sebab kan saya tahu, saya faham awak banyak subjek yang awak belajar kan dekat sekolah, BMBI, Science, Math. So awak letak dalam kepala awak folder. Awak wujudkan folder. Okay, macam dalam komputer kita ada folder kan. So kita ada file. Okay, lepas tu yang ni file matematik, folder matematik. So awak buka folder matematik. Okay, bila time awak nak jawab soalan exam matematik, awak buka folder matematik. Jangan awak pergi ingat tajuk science ke ataupun BM ke kan. Ke laut lah nanti. Okay, and then dalam folder matematik tu awak kena ada folder untuk semester ni. Iaitu awak perlu ada 3 tajuk. Dalam folder matematik ada 3 tajuk. Itu tajuk 1 ubahan, tajuk 2 transformasi, tajuk 3 adalah trigonometri. So awak tengok soalan, bila awak tengok soalan matematik ni ada 3 je. 3 sahaja tajuk yang diajar pada semester ni. So bila awak tengok, soalan tadi tu kan, soalan nombor 22. Yang ni tajuk ubahan. So awak ingat je lah tajuk ubahan. Jangan tiba-tiba kan, tiba-tiba awak pergi jawab benda tu mengenai tajuk trigonometri. Awak main tulis je. Okay? Tak boleh macam tu. So awak kena, bila tengok soalan, awak kena tahu ni tajuk apa ni.
Which tajuk? Okay, 3 tajuk saja. Awak bukan macam SPM. Kalau SPM, daripada tajuk form 4 sampai form 5, dia orang cover. Mungkin berbelas tajuk. Kena ingat kan? Awak hanya 3 tajuk saja. Sangat mudah. Okay, so tajuk yang kedua ni adalah transformasi. Dalam transformasi ni awak kena ingat ada 4 jenis transformasi sahaja kita belajar. Transformasi ni adalah perubahan daripada objek pergi ke image. Ingat, objek, image. Contohnya kalau kita tengok pada cermin. Kita yang asal ni adalah objek. Yang terpantul dekat dalam cermin itu adalah image. Ingat, objek datang dulu barulah image. Okay? And then kita ada belajar 4 jenis transformasi. Yang pertama, translasi. Kita ingatlah sikit-sikit ya. Okay, awak kena tengok balik nota. Yang ni kita belajar dekat college. Translasi ni, dia ada macam ni. Translasi cara dia menulis. Translasi ada nombor dekat atas. Saya buat sebagai A, B lah. Dan ada nombor di bawah. Okey, nombor di atas ni ada maksudnya. Nombor yang di bawah ni pun ada maksudnya. Okey, siapa ingat? Kalau nombor yang di atas ni untuk apa? Masih ingat lagi tak? Siapa-siapa? Nombor yang di atas ni, kalau nilai dia positif, awak perlu pergi ke arah mana? Arah kanan. Yes, pandai. Okey, ke kanan. Kalau nombor positif, contohnya positif 2. Maksudnya awak kena bergerak 2 tapak ke kanan. 1, 2 ke kanan. Okay? And then kalau dia negatif, ke kiri lah. Okay? Maksudnya kalau nombor yang berada di atas dia adalah horizontal. Dia melintang macam tu. Okay? Dia sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay? Kalau positif ingat ke kanan. Awak ingat je lah kalau positif adalah benda yang baik, benda yang afdal adalah kanan. Okay? Yang sebaliknya kiri lah. Okay, B. Kalau B, dia arah mana? Atas dengan bawah. Yes, dia sama ada atas ataupun bawah. Dia menegak atas ataupun bawah. Kalau positif, dia atas. Atas. Ke Negatif atas. bawah. Negatif ke bawah. Okay? Translasi ni adalah transformasi, jenis transformasi yang mudah sangat. Okay? Dia macam kita main main damula kan. Kita macam gerak-gerakkan sahaja macam tu lah kan. Okay, kalau pantulan macam cermin. Kalau pantulan, kita hanya perlu ada maklumat dia di manakah paksi pantulan. Paksi pantulan. Okay? Paksi pantulan tu maksudnya dia adalah cermin. Antara objek dengan paksi pantulan punya jarak dengan jarak antara paksi pantulan punya image mesti sama. Contohlah. Okay. Contoh ni adalah paksi pantulan. Okay. And then yang ni adalah satu titik lah. Titik A. Okay. And then yang ni adalah objek. Okay. Objek. Yang ni B adalah image. Okay. Jarak antara objek, A dengan paksi dengan B dengan paksi mesti sama. Okay, kalau kat sini 5 kotak, 5 unit, dekat sini pun kena 5 unit. Okay, dia mesti sama. Sebab nama pun pantulan kan? Dia mesti sama jaraknya. Okay, dan size untuk image adalah sama dengan objek. Okay, and then next putaran. Putaran ni dia dah agak sukar sikit lah. Bila kata putaran kan, putaran ni awak memerlukan apa? Awak memerlukan protector. Okay. Protector tu yang alatan, yang pembaris, yang bentuk semicircle tu. Dan awak perlukan jangka lukis. Okay. Saya semua dah suruh awak beli kan masa berada di sekolah kan, di college. Ada yang beli bawa sendiri, ada yang beli di koperasi. So make sure benda ni semua awak mesti bawa ke college balik bila nak exam. Okay, bawa kalkulator, jangka lukis, protector ni mesti kena bawa. Okay, kalau tak macam nak jawab, sekolah tak ada bagi. Sekolah tak ada sediakan
Okay, so putaran ni apa yang diperlukan? Dia banyak sikit lah. Yang pertama sekali mesti ada titik putaran. Titik putaran. Okay, and then mesti ada arah putaran. Kan nama pun putaran kan? Arah dia sama ada arah jam Lawan jam. ataupun lawan jam. Okay. And then last sekali ada 3 benda ya. Sudut putaran. Sudut putaran yang biasalah kita jumpa setakat ni kan. Yang tahap awal adalah 90 darjah ataupun 180 darjah yang selalu kita jumpa. Tapi kadang-kadang kalau nak tanya pelik pun 45 darjah. Macam tu lah. Dia akan bagi sudut yang cantik je lah. Okay. Yang keempat, pembesaran. Pembesaran ni dia senang je. Kamu nak detect dia. Dia sama ada membesar, dia berubah saiz lah. Atau mengecil. Ataupun mengecil. Okay, and then dekat dalam pembesaran ni dia ada formula. Dia ada formula yang perlu awak ingat. Formulanya adalah, yang ni semua saya dah bagi masa sekolah. Sama ada awak salin ke tidak dekat dalam buku awak. Yang pertama adalah Q. K sama dengan I bahagi O. K ni apa? K ni adalah faktor skala pembesaran. Okay. Sama dengan I ni apa? Panjang image. Bahagi dengan panjang objek. Okay. And then lagi satu. Ya, ada K kuasa 2. Samalah faktor skala pembesaran tapi ada kuasa 2. Luas objek. Lilo. Li bahagi LO. Iaitu lilo. Luas image bahagi dengan luas objek. Okay? Yang ni sedikit sebanyak kita punya rumusan lah ya. So kita tengok soalan. Okay, soalan nombor 3. Rajah 12 menunjukkan 3 tafrizim A, B dengan C. Okay, kita ada A, B dengan C. Okay, kita tengok soalan A. Okay, titik P ialah image bagi titik Q di bawah satu pantulan. Okay, untuk soalan A ni kita tengok yang P dengan Q sahaja. P dengan Q sahaja. Maksudnya yang lain tu jangan tengok dahulu. Okay? P dengan Q. Kadang-kadang tu dalam satu soalan tu dia letak banyak-banyak kan. Awak pun pening kan. So awak kena tahu awak kena fokus yang mana. Tengok P dengan Q sahaja. And then lukis paksi pantulan tersebut. Okay, macam mana nak lukis paksi pantulan? Saya dah ajar dah kat sekolah ni. Awak kena recall balik, tengok balik buku awak. Okay, so first kali adalah awak guna pembaris awak. Okay. Awak cantumkan P dengan Q. Cantumkan. Okay, saya guna colour purple lah supaya awak lebih jelas. Okay, P dengan Q. Awak guna pembaris, cantumkan. Lepas tu, bila awak dah cantumkan P dengan Q tu, awak cari titik tengah. Kan bila kita kata nak, apa orang panggil? Bila kata nak cari paksi pantulan, mesti berada di tengah-tengah di antara P dengan Q. Di antara objek dan image kan? Paksi pantulan. So kita kira lah berapa kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bahagi 2 dapat berapa? 2.5. 2.5. So awak tengoklah mana 2.5. 2.5. So dekat sini lah lebih kurang. Dia macam tak apa tepat sangat lah. Okay. Okay, so dekat sini. 2.5. Okay. So, kita baru dapat titik tu. Kita baru dapat paksi pantulan. So, paksi pantulan adalah kamu kena ambil pembaris. Okay, kat sini ada pembaris juga ni. Sekejap. Mana okay. Okay. Okay, and then
So awak cantumkanlah. Lebihkan sikit. Lebihkan pun tak apa, panjang-panjang. Okay. And then saya buat colour pink okay. Oops. Okay. So yang colour pink ni itu adalah jawapan untuk A1. Yang ni adalah paksi pantulan. Okay? Okay tak? Ikut tak? Boleh. Yang lain? Pelajar yang lain? Okay, next. Nyatakan image bagi titik R. Okay, mana titik R dekat sini. Dekat bawah Depan tu. CQ. Di bawah pantulan yang sama. So kita kena tahulah dia punya jaraknya. Jaraknya sikit je, iaitu setengah je kan. Pantulan yang sama. So ni kita kira lah, ni setengah. So dia menyengit jugalah sebab dia punya paksi menyengit kan. So ni pun setengah. So dekat sini lah dia punya titik. So dia kata ni adalah image untuk R prime lah. Itu saya conteng kat situ. So bagi tahu koordinat. Macam mana nak tengok koordinat ni? Ni adalah X dia adalah 2. Y dia adalah 1. Okay? Macam tu. Okay, Abdullah tutup mic ke? Okay. Okay, ada nak tanya apa-apa tak soalan 23 ni? Okay, semua okay. Cikgu yang nyatakan image tu tak payah lukis kan? Image dia. Nyatakan image tak payah lukis. Bagi tahu koordinat. Soalan ni sebenarnya dia kurang jelas. Sebenarnya dia kalau tu nyatakan koordinat image. Okay. Oh, koordinat. Kalau dia suruh lukis, dia akan cakap lukiskan image. Macam tu. Ini saya rasa tambahkan. Soalan ni biasalah kan cikgu-cikgu buat untuk ulang kaji sahaja. Koordinat. Okay. Koordinat ingat. Dia mesti ada kurungan. Lepas tu mesti ada koma tengah-tengah. Bukan 2 sebelah lah. Macam 2 sebelah pula. 2, 1. And 2 ni apa? Ni adalah paksi X dia. 1 tu adalah paksi Y dia. Okay. Make sure kena tahu macam nak tulis koordinat. Okay. Kita adalah masa 10 minit lagi. Kita tengok soalan 23. 23 soalan yang sama. Masih soalan yang sama. Saya ambil image yang sama juga. Tinggal lagi dia kosong sebab nak bagi awak lebih nampak lah. Sebab nanti serabut sangat kan. Okay. 23B. Kita buat. Okay. B ialah image bagi A di bawah transformasi V. C ialah image bagi B di bawah transformasi W. Sangat penting awak kena tahu. Yang mana image, yang mana objek. Ingat, objek datang dulu baru image. Okay. Huraikan selengkapnya transformasi V dengan W. Yang pertama V dulu. Kedua W. Okay, bila kata soalan macam ni, huraikan selengkapnya transformasi. Bila kata huraikan selengkapnya transformasi ni kan, jawapannya antara 4 lah. Yang kita belajar, transformasi yang kita belajar. Yang pertama, adakah dia translasi? Jawapan dia boleh jadi translasi. Adakah dia pantulan? Adakah dia putaran? Ataupun pembesaran. Awak kena pilih yang mana satu yang logik. Dekat sini kan, matematik ni ajar awak berfikiran logik. Okay, kita tengok untuk V. V, untuk V apa? B image bagi A. Okay, so kita tengok ni je lah. A dengan B. Yang lain hiraukan Lain jangan tengok. Okay, A dengan B. A ni adalah objek. B ni adalah image. Awak kena buat macam tu. Okay, so objek dulu baru image.
Okay, so kita tengok kat sini. Adakah dia translasi, adakah pantulan, putaran ataupun pembesaran. Okay, logik. Ni kena logik. Okay, kita tengok satu persatu dulu. Kita start pada pantulan. Adakah awak rasa A dengan B ni adalah satu pantulan? Adakah awak rasa B tu pantulan kepada A? Awak nampak macam dia terpantul? Tak, dia apa ni? Dia ikut bentuk Dia ikut bentuk je kan. Pantulan bukan. Okay. Kalau pantulan dia mesti sama. Kedudukan dia mesti sama. Dia mesti berada di tengah-tengah. Awak boleh nampak macam soalan tadi tu kan. Dia pantulan. So ni bukan. Okay. Yang kedua. Okay, tengok putaran. Adakah ini putaran? Yang ni bukan putaran. Sebab apa? Bukan. Kalau putaran dia mesti berputar macam tu. Okay. Mungkin dia punya contoh lah. Dia punya apa kita panggil satu titik yang atas ni, kita tengok satu-satu titik je. Dengan titik yang ni dia mesti tak sama arah. Yang ni sama-sama berada di atas. So ini bukan putaran. Kalau putaran dia mesti sama. Bukan sama. Dia mesti berbeza. Image dia nampak bergerak nampak berbeza. Okay, dia nampak berbeza. Tapi ni sama kan? So yang ni pun bukan. Okay, pembesaran. Adakah ini pembesaran? Confirm lah bukan kan? Sebab kalau pembesaran dia musuh besar ataupun dia mengecil. So, Mengecil. Bukan. So, jawapannya adalah translasi. Kalau translasi ni paling mudah awak nak tengok. Dia berubah tempat. Bentuknya sama. Bentuknya sebiji sama tapi dia berubah tempat. Dia berubah beberapa tapak saja. Itu adalah translasi. So, yang pertama soalan ni adalah jawapannya translasi. Tapi ingat, kalau translasi kita mesti kena tulis berapa tapak A dengan B, atas dengan bawah nombornya. So kita kira lah, ingat objek datang ke image. So nombor yang berada di atas adalah dia sama ada ke kanan ataupun ke kiri. So daripada A ni kita ambil satu apa kita panggil satu titik saja. Okay. So dia ke kiri lah. Nak pergi B. 1, 2, 3, 4. So ke kiri dia adalah negatif 4. Macam tu. Okay, and then dia nak pergi dekat atas ni. Dia punya titik dekat atas Positif. ni. So positif 1, 2, 3, 4. So positif 4. Positif tak payah tulis pun tak apa. Nak tulis pun okey. Okay. Tapi biasanya orang tak tulis pun kalau positif kan. So jawapannya translasi negatif 4, 4. Macam tu. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan macam ni memerlukan awak buat banyak latihan tau supaya awak boleh nampak. Dia perlukan awak pengalaman. Okay, untuk soalan yang kedua adalah W. W antara C dengan B. Okay, ni saya padam ya supaya awak tak nampak serabut sangat. Okay, saya guna color biru lah. Okay, untuk ni. Okay, C ialah image bagi B. C ni image. C ni image. B ni adalah objek. Ni pantulan ni go. Pandai. Awak boleh nampak dekat situ kan. Antara B dengan C. Awak tengok satu persatu. Adakah ini translasi? B ke C bukan translasi. Sebab dia dah berubah kan. Dia punya titik tu dah berubah. Tak mungkin. Putaran pun. Putaran boleh juga tau. Tapi putaran adalah putaran 180 darjah. Tetapi putaran kan susah kan. Korang nak tulis panjang-panjang tu semua. Pembesaran pun bukan. Putaran boleh tau jawapan dia. Dia boleh ada dua jawapan kat sini. Pantulan dengan putaran. Tapi dekat sini lebih kepada pantulan. Putaran tu awak letak paling last sekali. Sebab putaran ni dia kena ada 3 benda. Dia kena beritahu sudut lah. Dia kena beritahu titik dekat mana. Dia kena beritahu apa lagi? Titik, sudut dengan arah. Kan banyak kan. So baik awak ambil pantulan. So sebab ni obvious awak nampak ini adalah pantulan. Okay. So, yang ni. Ambil titik ya. Kita nak tahu di mana paksi. Kita ambil satu titik. And then kita gariskan.
Okay, awak guna pembaris. Okay, kita nak tahu lah dekat mana dia punya garisan pantulan. Okay. And then ambil juga lagi satu. Okay, ambil lagi satu titik. Yang mana-mana pun tak apa. Tinggal lagi mesti samalah titik ya. Okay, so selepas tu awak kira dia punya titik tengah dekat mana. Awak kira lah berapa kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi 2, 3. So 1, 2, 3. So Sama. dekat sini. Yang ni pun samalah. So lepas tu kita dah tahu dah titik dia dekat mana. Titiknya berada di sini. Awak guna pembaris macam tu. So titik dia, paksi pantulan dia adalah berada di yang warna merah ni Pantulan, paksi. Pantulan, okay. Okay, so jawapan nombor 2 ni adalah awak tulis pantulan pada paksi. Awak kena namakan paksi apa ni. Garisan ni apa. So kat sini adalah awak tengok ni adalah apa orang panggil paksi Y. So ni 4, yang ni adalah 5. Okay. So ni adalah paksi Y. Kita panggil garisan ni adalah Y sama dengan 5. Okay. Pantulan pada paksi Y sama dengan 5. Alright. Awak kena tengok. Ambil nombor kat tengah. Ya. Between 4 dengan 6 tu. Okay. Ya. So, tengah-tengah tu mesti ada 5 kan. Kalau paksi pantulan tu tiba-tiba saya bagi contoh. Sebenarnya saya dah bagi dah masa kat sekolah dulu. Kena ingat balik. Contohlah ada paksi pantulan dekat sini. Kalau tadi tu paksi pantulan Y sama dengan 5. Kalau yang ni apa dia punya nama line ni? Dia langgar apa? Yang awak kena tengok. Ni adalah negatif 2 kan? Ini adalah paksi X. So ini adalah X sama dengan negatif 2. Paksi X sama dengan negatif 2. Macam tu lah. Awak kena tahu macam nak namakan satu-satu garisan pada grid tu lah. Okay. Tu contoh. Awak kena tengok balik contoh-contoh cikgu dulu. Banyak sebenarnya. Okay, tengok balik nota buku purple tu yang kita buat. Okay, kalau awak buat dengan lengkap, InsyaAllah adalah rujukan awak dah. Okay, so dah pukul 10 dah. Saya nak awak buat soalan nombor 24 sendiri. Okay, sambil tu awak kena ulang kaji. Tengok video cikgu ke, tengok buku nota, tengok soalan 24. 24 ni mengenai putaran dengan transaksi. Okay, putaran ni awak perlukan alat dah, jangka lukis dan juga protektor. And also awak buat soalan 24. Sekejap. Ni homework awak lah. Kita akan bincang minggu depan. Soalan 24 dan 26. Soalan 26 ni adalah bahagian C. Okay? Ada masa buat soalan objektif untuk tajuk transformasi. Okay? Awak cuba buat tajuk transformasi ni. Alright. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi lah. Okay, so saya akan bagi link untuk minggu ni punya kehadiran. Okay? Kalau nak tanya boleh tanya. Kalau tak ada apa nak tanya, isi kehadiran. Selepas tu boleh left. Okay? Terima kasih untuk pelajar-pelajar yang join kelas cikgu untuk hari ni. Okay tak awak ni semua? Diam je ni, risaulah saya. Okay ke, ikut ke?
Before je cakap okey yang lain. Azam, Nuain Aiman Akila, Al-Hawarizmi, Arisa, Ashil, Danish, Farhan, Maizura. Siapa ni? ID. Semua okey ke ni? Okey. Okay, kalau tak ada apa nak tanya, boleh isi kehadiran. Saya bagi dekat in-call message tu. Okay, and then boleh left. Okay, terima kasih semua dan tahniah semua yang masuk kelas saya hari ni. Okay, saya doakan Terima kasih, Cikgu. awak. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu Idris tak dapat join. Ha? Idris tak dapat join. Kenapa Idris tak dapat join? Tu dia tulis saya dah masuk. Lepas tu terkeluar cikgu. Line slow. Lepas tu dia connection memanjang. Tak apalah, dia apa? Connection Pesan dia. Connection dia. Tak apa, nanti saya akan bagi video rakaman ni.